Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab kita tu sikit lah. Nanti kita baca setiap lagi insyaAllah. Yang keduanya tulisan kecil. Kita berhati tengok lah. Kakak dia nampak. Jadi kita mungkin itu besar lah untuk kita nak foto sikit pula kita besarkan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dengannya kita mohon pertolongan. Alhamdulillah. Hadza dzikru bayan aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, seorang ulama yang dalam kuliah kita pada minggu yang lalu kita telah pun menyebutkan sebuah sedikit tentang beliau, iaitu seorang tokoh ulama yang tidak asing lagi dan tergolong di kalangan bukan saja faqih dan fuqaha, tapi juga salah seorang daripada ahli hadis muhaddisin, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang wafat pada tahun 321 Hijrah. Kata dia, ada zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan peringatan. Jadi apa yang dia tulis ini, risalah yang ringkas ini sebenarnya lebih panjang lagi, cuma ana ambil intipati untuk memudahkan kita ulang kaji pada malam ini. Ini merupakan peringatan zikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Peringatan bagi menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah sebagaimana kita sedia maklum bahawa sekalian, keyakinan itu mana akidah. Keyakinan yang tersemat kukuh dalam hati yang tak akan berubah, itu dipanggil akidah. Akidah kalau dari segi ulama dalam pembahasan tauhid ataupun ulama akidah, kata mereka keyakinan yang jazam. Jazam itu apa makna jazam? Jazm makna tidak akan berubah, di mana kita berazam untuk mati di atas akidah itu dipanggil jazam. Dan jika sekiranya akidah yang jazam itu benar sebagaimana yang sebenar, ada akidah yang jazam, mana orang yang milikinya itu dia berazam untuk mati di atas akidah itu, tak akan ubah, tapi palsu. Sebagai contoh, akidah yang menyatakan Tuhan tiga, akidah agama lain daripada Islam, maka itu disebut akidah yang berdasarkan kepada sangkaan, bukan berdasarkan kepada keyakinan. Sesuatu yang yakin ini sesuatu yang benar, yang akidah yang berdasarkan pada ilmu. Jadi sudah tentu tentang sekalian,
Akidah yang ingin kita miliki bukan sekadar akidah yang jazam, yang tidak berubah, tapi akidah yang bertaraf ilmu, bukan akidah yang bertaraf zon. Akidah berdasarkan pada ilmu. Jadi sebab itu kita mesti pelajari supaya akidah kita ini tepat sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Akidah yang sama yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh para sahabat dan juga oleh salafus salih yang terdahulu. Jadi sebab itu kita milih risalah ini kerana dia ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dia dekat dengan zaman Nabi. Yang keduanya, apa yang tertulis dalam akidah Tahawiyah ini sejak dari zaman dia sampai zaman hari ini dipelajari, dibaca oleh semua ulama-ulama, tak kira apa saja aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebab itu akidah yang diakui. Jadi kalau akidah yang kita miliki tepat sebagaimana yang dia tulis ini, maka akidah kita ini adalah akidah yang diakui oleh ulama-ulama sepanjang zaman, oleh salafus salih dan juga oleh para alim ulama generasi demi generasi. Itu satu. Yang kedua, apa makna pula Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah ini merujuk kepada satu hadis Nabi SAW. Ahlussunnah wal Jamaah merujuk kepada hadis Nabi. Hadis di antaranya terdapat dalam Jami' ataupun Sunan At-Tirmizi, dan itu juga dalam Sunan Abi Dawud, dan mungkin kita hadis yang lain dan hadis yang masyhur. Tuan-tuan dan perempuan pun mungkin biasa mendengarnya hadis ini, bahkan anda yakin semua kita biasa mendengar, iaitu Nabi menyebutkan sataftariqu ummati, umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Isnatani wa sab'una finnar, 72 golongan berada dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, satu dalam syurga. Satu dalam syurga. Kulluhum finnar illa millatun wahidah. Dalam riwayat Imam Tirmizi menyebutkan semua mereka dalam neraka illa wahidatun, kecuali millatun wahidah, satu jalan. Millah ini tariqah. Mana jalan yang 73 lagi itu finnar. Cuma tuan-tuan sekalian, Imam Al-Baihaqi dia menyatakan bahawa kita boleh faham dua. Dalam neraka ini, apakah mereka akan kekal dalam neraka ataupun mereka akan dikeluarkan dari neraka. Berdasarkan kepada lafaz hadis itu, kerana Nabi sebut umatku akan berpecah kepada 73 golongan, 72 dalam neraka, satu dalam syurga. Jadi maknanya insya-Allah mereka akan keluar. Maka akan dibawa keluar oleh Nabi dengan syafaat dan sebagainya. Maknanya kalau itu yang kita faham, ataupun yang kita dapat faham pada hadis, maknanya satu golongan yang satu ini maka akan masuk surga. Dan itu yang kita nak, tuan-tuan sekalian. Walaupun nampak macam dengar macam seronok jugalah, tak kekal dalam neraka. Tapi kalau orang yang faham neraka itu apa dia tak akan mau untuk berada dalam neraka walaupun satu saat. Api neraka ini 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Api dunia ni pun dah kita tak mampu nak hadapi. Maka sebab itu para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ini yang menjawab tu makna Ahlussunnah wal Jamaah itu. Yang satu tu, yang 72 tu tak perlu tanya banyak, susah. Tanya yang satu. Maka Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu ma ana alaihi, jalan. Sebab Nabi kata 70 semua berada dalam neraka illa millatun wahidah, kecuali jalan yang satu, millatun wahidah. Orang yang berada di atas jalan yang satu saja. Ma ana alaihi, iaitu jalan yang mana aku di atasnya, itu sunnah. Wa ashabi, dan juga jalan sahabat-sahabatku, jamaah.
Jadi berdasarkan kepada hadis ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu orang yang pegang teguh dengan sunnah Nabi, dan juga jama'atu sahabat. Dan juga jamaah tu, kalau kita nak luaskan lagi, di sana kita bertemu dengan satu hadis yang lain di mana menunjukkan khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, dan kurun selepas itu dan kurun selepas itu. Itu kurun Nabi SAW adalah kurun sahabat lah. Kemudian kurun selepas itu tabi'in, selepas itu tabi'in. Itu masuk dalam, boleh kita faham sebagai jamaah juga. Kemudian dalam riwayat Imam Abi Daud pula disebutkan wahiyal jamaah, lagi jelas lagi. Dalam riwayat Imam Abi Daud menyebutkan isnatani wa sab'una fil nar, 72 dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, satu saja dalam syurga, wahiyal jamaah, iaitu al jamaah. Dan Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata dia, yang satu itu adalah jamaah. Fa'tasimu bihablillah, dia baca ayat, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, wala tatafarraqu, dan jangan kamu berpecah. Mana berpecah ini, wala tattabi'u subula fatafarraqa. Hadis dan ayat Nabi sebut, jangan kamu ikut banyak-banyak jalan yang lain, dan kamu akan terpisah daripada kelompok yang benar. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita ini, dua benda yang kita kena jaga sungguh-sungguh dalam hidup kita. Yang pertama, pegangan kita dengan sunnah Nabi, itu yang pertama sekali. Sebab itu Nabi sebut ma'ana alaihi wa ashab. Yang keduanya adalah sahabat-sahabat Nabi. Dan pada masa sama juga kita kena elak daripada perpecahan. Yang tidak seharusnya berlaku orang-orang yang bersama-sama dalam aliran ataupun dalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah ini saling berpecah di antara satu sama lain. Karena dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana, kalau tuan-tuan ada kesempatan boleh tengok ayat 13 surah Asy-Syura. Maka Allah menyebutkan an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah kamu melaksanakan agama, wala tatafarraqu fihi, dan jangan kamu bercerai-berai ataupun berpecah belah, fihi yakni fi iqamati fi din, dalam agama. Sebelum Allah Taala menyebutkan perintah ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dulu, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Allah telah mensyariatkan untuk kamu daripada agama ini sama sebagaimana dia telah wasiatkan, dia telah pesankan dengannya kepada Nabi Nuh. Wallazi auhayna ilaika, dan juga yang kami wahyukan kepada kamu. Mana sama. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami pesankan dengannya kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, serta Musa, wa Isa, dan juga Isa. Apa dia itu? An aqimud din, tegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan kamu berpecah dalam agama. Jadi macam mana boleh berlaku perpecahan itu? Maka apabila kita tidak satu hati lagi untuk merujuk kepada yang sama, iaitu Quran, dan juga apa yang tinggal oleh Nabi SAW, iaitu sunnah. Jadi macam mana boleh tak sama itu? Maka Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat yang berikut. Tak apa kita hurai panjang sikit supaya kita faham. Sebab apa boleh tak sama, boleh berpecah itu? Di mana duduknya perpecahan itu? Maka Allah Ta'ala menyebutkan wa ma tafarraqu, dan tidaklah mereka berpecah. Ini Nabi Allah Ta'ala rujuk kepada umat yang sebelum. Kenapa? Dan hadis yang sama itu Nabi sebut, kalau umat dia 73, umat sebelum dia, umat Nabi Muhammad SAW, iaitu
Nabi Isa AS 72, Nabi Musa AS 71. Jadi kita boleh belajar kenapa umat dulu pecah dan kenapa umat hari ini pecah. Sama, faktornya sama, dan Allah Ta'ala sebut. Dan kita terpaksa sikitlah ringkas sebab kita tidak mengaji tafsir, tapi kita mengaji matan. Tapi kita rujuk juga. Wa ma tafarraqu, tidaklah mereka berpecah, kata Allah, illa min ba'di ma ja'amul ilmi, melainkan setelah datang ilmu. Itu satu. Kalau berpecah dalam keadaan wahyu tidak ada, Quran tidak ada, panduan daripada Nabi tidak ada, daripada sahabat pun tidak ada, salafus salih pun tidak ada, itu mungkin orang kata apa, mungkin biasalah, tak ada panduan. Tapi kata Allah, berpecah dalam keadaan ilmu sudah ada, sudah datang. Kenapa? Baghyan bainahum, kerana hasad dengki. Kerana hasad. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita nak mencapai satu titik temu ini, terutama sekali kita Fatihah ini, memang kita sedia maklum bahawasanya memang kita berada dalam situasi perpecahan dalam segenap segi. Bukan saja dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang menyandarkan dirinya kepada Ahlussunnah wal Jamaah itu pun ada beberapa firqah. Masing-masing semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sudah tidak menjaga ukhuwah lagi, yang saling tomah-mentomah dan saling dipanggil apa, kita tak perlu sebutlah, sebab tuan-tuan sekalian bila kita sebut ni, dia jadi kita sendiri pun merasa tak seronok, kerana kita nak berkasih sayang, kita nak kekal kasih sayang itu. Tapi Allah Ta'ala suruh baghyan bainahum, puncanya itu kerana kedengkian yang ada dalam hati masing-masing. Jadi sebab itu bila kita, yang pertama sekali supaya kita kekal di atas jamaah ini, kena buang kedengkian itu. Sebaliknya kita hanya melihat yang satu. Semua kita ini, tak kiralah dalam aliran mana, pengajian apa sekalipun, mesti melihat yang satu, iaitulah yang benarnya itu apa dia. Yang benar itu apa dia, yang benar itu. Kita cari yang itu. Bukan kita melihat kita siapa, ataupun dengan kita melihat bila-bila masa pun bagi sayalah yang betul. Tuan-tuan sekalian, kita tak boleh sebut begitu. Kalau kita sebut bila-bila masa pun saya yang betul, makna kita meletakkan diri kita maksum, terpelihara. Padahal kita semua dah mengakui bahawasanya yang maksum adalah Rasulullah SAW sahaja. Jadi kerana itu masing-masing kita ini mesti berusaha untuk mencari kebenaran dan buang segala kedengkian, dan apa yang benar itu kita terima dengan lapang dada. Barulah kita boleh dipanggil. Dan kalau di sana perkara-perkara yang dibenarkan, diizinkan oleh syariat untuk berlaku khilaf, kerana benda furuk dipanggil, itu tak ada masalah yang tu. Kita saling, sebagaimana para ulama menyebutkan, kalau benda cabang ini boleh khilaf. Sejak zaman Rasulullah lagi pun, bila sahabat-sahabat berlaku khilaf, ada ketikanya Nabi SAW tidak menyatakan salah satu itu sebagai sesat. Sebaliknya di antara aswab dan juga sawab, di antara yang paling benar dan juga yang benar. Khilaf dalam fiqh biasanya bukan di antara yang khata' wa sawab, yang benar juga yang salah, tapi yang benar dan juga yang paling benar. Mana masih benar. Kalau orang yang buat lain daripada kita itu, maka masih benar. Walaupun mungkin kita boleh menganggap pendirian kita, mazhab kita yang paling benar, tapi mazhab dia masih benar, kerana masih diizinkan. Ada dua nas, baca bismillah kuat, baca bismillah pelan, sebagai contoh dipanggil. Ulama tak bahaskan dari segi sah batal semayang ke tidak. Ulama bahaskan dari sudut yang mana yang paling banyak Nabi buat, yang mana dipanggil yang paling dekat. Bukan, tidak ada ulama yang menyatakan bahawa, dan kalau mana-mana benda khilaf dalam fiqh itu yang khilaf di antara ulama mujtahid, ulama muktabar, di antara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, tidak dibahaskan mana satu sah, mana satu batal, tidak.
Itu masalah furu'. Jadi kalau kita faham yang itu, tuan-tuan sekalian, maka walaupun berbeza mazhab, berbeza pandangan, kita masih tetap berkasih sayang. Tapi kalau kita tidak faham yang itu akan menimbulkan baghyan bainahum. Timbul kedengkian. Kita tak boleh terima dia pasal dia dengan kita mazhab tak sama. Kita nak tunggu orang yang sama mazhab dengan kita mai tegur kita, baru kita boleh terima. Itu tak boleh begitu. Tuan-tuan sekalian, ya. Itu kita menguraikan apa maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-iman huwa al-iqrar bil lisan wa tasdiqul bil jinan. Apa makna iman? Mengikut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-iman huwa al-iqrar bil lisan. Iman ialah mengakui dengan lidah, iaitu mengakui la ilaha illallah, wa tasdiqu bil jinan, serta membenarkan dengan hati. Kalau kita mengucap kalimah syahadah, pengakuan dengan lidah sahaja tanpa yakin dengan hati, itu sebagaimana kita sedia maklum, munafik. Orang munafik di hadapan Nabi SAW, maka hadir depan Nabi mengakui Islam, mengucap kalimah syahadah, tapi tidak percaya dengan hati. Maka sebab itu dalam hadis, tuan-tuan sekalian, hadis yang cukup masyhur, Nabi SAW menyebutkan, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi dakhala jannah. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, itu makna iqrar bil lisan, dengan ikhlas daripada hati, itu makna at-tasdiq, yakin dengan hati, itu makna iman. Cuma tuan-tuan sekalian, Imam At-Tahawi ini dia sebut dua, tapi di sana ada ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, dia sebut tiga, tambah satu lagi, iaitu al-amalu bil jawarih. Iman iaitu mengaku dengan lidah, yakin dengan hati, membenarkan hati, yakin dengan hati, dan juga beramal. Beramal dengan anggota. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya tidak ada khilaf. Sebab Imam At-Tahawi ini dia maksudkan bahawa iman yang menyebabkan seseorang itu dia tidak akan kekal dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka dia panggil. Kalau seseorang itu dia yakin dengan hati dan dia mengaku dengan lidah, tapi dia tak sembahyang, tak puasa dan sebagainya, apa kita nak sebut kepada dia? Maka para ulama menyebutkan, Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat, maka kata dia beriman, tapi iman dia tak sempurna. Jadi Imam At-Tahawi dia pegang yang itulah, dia masih beriman. Tapi Imam Syafi'i dan yang lain, dia kata yang kami maksudkan atau yang kami nak itu bukan sekadar beriman walaupun tak kekal dalam neraka, tapi masuk neraka tak mau. Yang kami nak maksudkan itu ialah iman yang sempurna. Macam mana nak capai iman yang sempurna? Tak cukup dua, mesti dipanggil tiga, beramal. Tapi dari segi kita kata kita nak melayani seseorang itu, tuan-tuan sekalian, dengan hukum duniawi, kerana di hukum syurga neraka itu hukum akhirat, hukum duniawi. Macam mana dikatakan hukum duniawi itu? Kalau dia mati, boleh tak jenazah dia kita nak sembahyangkan, nak uruskan sebagai seorang mukmin? Iaitu dengan kita memandikan dia, menyembahyangkan dia, dan kita mengkebumikan dia di perkuburan orang Islam. Maka yang itu tuan-tuan sekalian memadai dengan dua ini. Jadi kerana itu sepakat para ahli ulama menyatakan bahawa kalaulah seseorang itu dia tak sembahyang, dia Islam, kita tahu dia Islam, tapi dia tak sembahyang, kita nak kena urus ke tidak jenazah dia? Wajib urus jenazah dia. Sebab dia ahlul qiblah, dia masuk lagi dalam mukmin, muslim, mukmin. Tapi bagaimana kehidupan dia di akhirat macam mana? Tak selamat. Kerana dia tak sembahyang,
dia tak jaga syariat, maka dia akan ada kemungkinan dihukum oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia tidak patuh kepada syariat. Wal imanu huwa imanu billah. Rukun iman itu ialah beriman dengan Allah, kepada Allah, wal malaikatihi, malaikat, para malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, wal qadari khairi wa syarrih, dan beriman dengan qadar. Beriman dengan qadar, yakni ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk, yakni semua daripada Allah. Cuma kalau dah buruk, mana ada ketetapan Allah, tidak akan berlaku di alam ini melainkan dengan takdir, dengan qadar daripada Allah. Tapi ada di antaranya itu yang tidak diredai oleh Allah. Jadi sebab itu berlakunya iman, orang beriman di atas muka dunia ini pun dengan qadar daripada Allah, dan wujudnya kekufuran, kafir di atas muka dunia pun dengan qadar daripada Allah. Tapi iman diredai oleh Allah, kekufuran pula tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu qadar ini, kata ulama, ataupun qada ini ada dua jenis. Qada dari segi takwini, itu yang kita bahas dalam akidah, mana semua yang berlaku di alam ini semua kejadian Allah, baik ke buruk ke, iman ke, kufur ke, iblis, termasuk iblis sendiri pun, itu semua dengan kejadian Allah Ta'ala. Tapi di sana ada dipanggil ketetapan yang disebut dengan ketetapan syariat. Ketetapan syariat, halal, haram dan sebagainya. Yang itu Allah Ta'ala serah pada manusia, boleh pilih. Dan apa yang kamu pilih itu akan menentukan syurga atau neraka bagi kamu. Tapi ada benda-benda yang kita tak boleh pilih. Bila kita nak hidup bila kita ni nak jadi manusia ke ataupun haiwan-haiwan yang lain, itu semua dipanggil takdir, sepenuhnya bergantung pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tuan-tuan tanya, timbul soalan di sini, kenapa di sini disebut qadar saja, beriman qadar, tidak ada qada? Yang selalu kita duk mengaji itu beriman dengan qada dan qadar. Itu beza di antara aliran ahlul hadis dan juga aliran ahlul kalam. Aliran ahlul hadis macam Imam At-Tahawi ini, mereka seboleh-bolehnya mereka akan gunakan lafaz sebagaimana yang ada dalam Quran hadis, mereka tidak tambah. Tapi ahlul kalam dalam perdebatan, ahlul kalam dan sekalian, dalam perdebatan dengan Mu'tazilah dan sebagainya, ada ketikanya untuk berdepan dengan ahlul falsafah, bagi menolak pandangan ahlul falsafah, terpaksa menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Maka sebab itu dicantum qada qadar. Jadi untuk mengelakkan anak pun pening, tuan-tuan pening, kita tak payah masuk yang tu. Kalau tuan-tuan nak mendalam lagi, tuan-tuan kena mengaji pula matan lain, dia panggil matan akidah, secara dia panggil uslub ilmu kalam. Macam kita duk mengaji dulu sifat 20 tu, itu dia panggil pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah aliran Asy'ariyah secara pendekatan ilmu kalam. Di sana tuan-tuan sekalian, dia banyak, dia panggil aliran, banyak aliran di situ. Khairi wa syarri, hulwihi wa murrih, yang baik ataupun yang buruk darinya, minallahi ta'ala, semuanya daripada Allah. Jadi sebab itu hari ini kita pun tak mau nak urai panjang-panjang, sebab kita ulang kaji nak tengok supaya apa yang akidah yang ada dalam diri kita ini sama macam akidah yang dipegang oleh orang dulu. Itu saja. Lagipun tuan-tuan sekalian, anak sendiri pun dari segi bidang pengajian ni fiqh, sebab itu bidang akidah ni kita nak ulang kaji sama-sama secara simple saja. Tak mampu juga sebenarnya nak hurai dengan lebih panjangnya, tu tuan-tuan kena panggil lah, tengok mana-mana ustaz kita yang dia mendalam dalam ilmu akidah ini, kita suruh dia cerita detail sikit, sebenarnya macam mana sebenarnya begitu begini dan sebagainya.
Kenapa aliran ahlul hadis, kalau sinonim dengan ahli hadis ni tokohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad. Kalau aliran dipanggil ahlul kalam, itulah dipanggil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang dipanggil dengan akidah Asy'ariyah. Tapi ada juga ulama-ulama, anak-anak murid aliran Asy'ariyah yang cenderung kepada ahlul hadis, di antara Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi, dia ada kitab, dia muhaddisin, dia ada kitab. Dan Imam Bukhari, tuan-tuan perhati tengok dalam Sunan, dalam Sahih Al-Bukhari ada Kitabul Iman. Kitabul Iman, kalau tuan-tuan mengaji Kitabul Iman, bermakna tuan-tuan mengaji akidah mengikut aliran ahlul hadis. Kalau tuan-tuan mengaji secara sifat 20 itu dipanggil pengajian akidah aliran ahlul kalam. Ahlul kalam. Mana ahlul kalam ini dia lebih menyebutkan diri untuk bertahan dengan akidah di depan Mu'tazilah, di depan Syiah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita takat kita boleh faham dan kita perhati tengok mana akidah yang ada tu sama, cukuplah. Alhamdulillah. Yang pertama ni insya-Allah ada. Yang kita beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab Allah sebagaimana rukun 6 itu, alhamdulillah ada. Wal iman wahid wa asluhu wa ahluhu fi aslihi sawa'un. Iman itu adalah satu. Mana iman dari segi dipanggil akidah yang ada dalam hati itu sama. Tapi kata dia, wa ahluhu, dan semua orang yang beriman sama pada dasar keyakinan. Mana percaya kepada Allah, percaya kepada, yakin kepada yang ada di sana malaikat, kitabullah, rasul-rasul Allah, sama. Tapi kata dia, wa tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa. Tinggi rendah darjat iman itu di antara mereka, yang di antara orang beriman itu bergantung kepada darjat ketakutan kepada Allah dan ketakwaan, dan sejauh mana kesanggupan mereka menyalahi ajakan nafsu dan melazimi tuntutan syarak yang paling utama, yang paling awla. Ada orang dengan sekalian, hak lain itu senang kita faham dah. Mana sejauh mana kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka itu yang membezakan kita dengan kawan kita. Iman sama, tuan-tuan sekalian, kita bersama, saya yakin pada Allah, yakin berkitab Allah, yakin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila tengok pada darjat takut, dah tak sama dah. Di situ duduk perbezaan. Duduk di perbezaan. Apa makna di sini, tuan-tuan sekalian? Makna di sini, di antara perkara yang menjadi i'tiqad Imam Bukhari rahimahullah, dia kata dia bertemu dengan 1,000 guru, dan semua mereka menegaskan al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini boleh bertambah dan boleh berkurang. Persoalan sekarang ini, yang mana bertambah berkurang itu? Imam Al-Tahawi menjelaskan kepada kita, yang bertambah, yang berkurang itu bukan dari segi aslul iman. Kalau seseorang itu dia kata macam ni, tuan-tuan sekalian, dia kata saya dengan Allah Ta'ala ini 90% saya boleh percaya dah, tapi ada sikit lagi tak percaya. Itu aslul iman. Kufur, murtad. Tuan-tuan sekalian, kufur dan juga murtad kepada agama. Aslul iman tak boleh ganggu. Dia mesti tetap teguh. Aslul iman. Ayat Quran. Kalau seorang tu dia kata saya dengan ayat Quran ni ada 6,000 lebih ayat Quran ni, orang Melayu kata 6,666, tapi dalam kitab tak ada langsung. Dalam kitab tak ada, ulama-ulama nakalkan sampai tahap itu dia lebih kurang 6,300 lebih ayat Quran. Jadi kena tanya kita lah, tanya sama-sama kita tu di mana 6,666 ayat tu, tak sampai situ.
6,000 lebih, 6,300 lebih. Dia sebut, dia kata semua ayat saya boleh terima, tapi ada 2-3 ayat saya masih lagi duk fikir lagi nak terima ke tak. Itu aslul iman. Itu tak boleh ditambah, tak boleh berkurang, mesti teguh. Tapi bila pergi kepada, tapi Imam Bukhari sebut, dia kata semua guru yang dia jumpa semua kata iman boleh bertambah, boleh berkurang. Jadi yang bertambah, yang berkurang itu di mana? Ini Imam At-Tahawi jelas kepada kita. Dari segi penghayatan dia, dari segi ketaatan itu, maka orang yang semakin yang dia sentiasa taat pada Allah, maka iman dia akan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Orang yang tidak taat kepada Allah, iman dia akan berkurang. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, walaupun kita sebut bahwasanya aslul iman tak berkurang dan tak seharusnya berkurang, tapi tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, ada orang tuan-tuan sekalian dalam hidup ini, oleh sebab dia peringkat awal dia tak jaga syariat, tak sembahyang dan sebagainya, tapi akhirnya sampai tahap aslul iman itu pun tertanggal. Dalam pengertian yang lain, dia murtad daripada agama. Jadi sebab itu bukan tidak penting ketaatan ini, walaupun para ulama menyatakan bahawa dia tidak berkait dengan aslul iman, tapi kalau kita tak berhati-hati, kemungkinan tak taat itu akan membawa kepada dipanggil gugur, terongkainya ikatan iman daripada hati kita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam apa keadaan sekalipun, yang kita nak pegang sungguh-sungguh ini ialah iman yang sempurna, bukan iman cukup makan. Maka iman yang sempurna ini tuan-tuan yang tak payah kisahlah aslul iman ke, dipanggil furu' iman ke, sekarang ni kita pegang satu. Kita di akhirat nanti kita nak masuk syurga. Kita tak mau, walaupun orang yang ada aslul iman, yang mengucap kalimah syahadah, kemudian dia yakin dengan hati dan dia tak taat, tapi dia ada la ilaha illallah, lambat laun dia akan masuk syurga, tapi dia ada kemungkinan dia akan masuk neraka. Kita tak mau masuk dalam neraka walaupun satu saat. Jadi macam mana kita nak kena buat apa? Kita mesti memiliki iman yang sempurna. Maka iman yang sempurna 3. Iqraru bil lisan, alhamdulillah. Kita dah sebut dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tasdiq bil qalbi, yakin dengan hati, alhamdulillah, kita tak pernah ragu. Dan kita juga kena sentiasa taat kepada Allah. Jaga sembahyang, jaga puasa, baca Quran selalu, elakkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita akan mati sebagai orang yang memiliki iman yang sempurna, yang bersih daripada dosa. Dan Allah Ta'ala janji kepada kita bahawa orang yang tidak ada dosa ini tidak ada tempat dalam neraka. Sebab itu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi pun banyak Nabi sebut amalan-amalan yang kalau kita buat akan bersih daripada neraka. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, dan Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang memohon daripada Allah pembebasan daripada neraka 3 kali, di antaranya dia baca doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, contohnya dia sebut 3 kali, maka neraka akan mohon kepada Allah, ya Allah bebaskanlah dia daripada neraka. Itu contoh. Dan ada di sana amalan-amalan yang lain lagi yang Nabi sebut, dan kalau seseorang itu melakukannya maka dia akan merdeka daripada neraka. Inna Allah wahid, kita masuk dalam dipanggil tajuk, iaitu mengenal Allah. Dia nak cerita dalam kita mengenal Allah ini, apa yang kita kena tahu tentang Allah Ta'ala, apa yang kena ada dalam hati kita. Inna Allah wahidun la syarikalah, sesungguhnya Allah itulah Esa,
La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wala syai'a mislahu, tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Wala syai'a yu'jizuhu, tiada apa pun yang dapat melemahkannya, mana menewaskan Allah. Wala ilaha ghairuhu, dan tiada Tuhan selainnya. Ini pun alhamdulillah tuan sekalian ada. Cuma jaga jangan syirik pada Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang syirik kepadanya, kata ulama, iaitu orang yang mati dalam keadaan seorang yang mensyirikkan Allah, Allah tak ampun di akhirat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa yang lain daripada syirik itu. Jadi sebab itu, dan syirik ini ada dua pula. Ada syirik yang besar yang menyebabkan seseorang itu murtad daripada agama, dan ada syirik yang kecil yang tidaklah sampai murtad daripada agama, tetapi boleh menyebabkan seseorang itu mati dalam su'ul khatimah, mati yang tak baik. Di antaranya tuan-tuan bersekalian, kita sebutlah yang masih orang Melayu buat, yang orang Melayu tak buat tu tak payah sebut. Orang Melayu ni insya-Allah lah tuan-tuan bersekalian, tak ada lah kita kata dia main masjid, sat lagi dia pergi pula kuil. Tak jumpa lah, kalau jumpa memang dia tu tak betul lah. Tapi ada di sana amalan yang Nabi sebut, tapi orang Melayu masih buat lagi. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tangkal, maka dia sungguh telah berlaku syirik. Yang tu ada lagi yang tu. Tambah kita pula ni duduk sebelah sempadan dengan seberang sana tu. Kadang-kadang ada orang kita ini bila cucu dia teriak, demam dan sebagainya, dia boleh lagi pergi jumpa dengan Sami Siam yang ambil tangkai, bubuh di gelang. Kadang ada lagi orang ajak dia pakailah tangkai ini, tangkai kuat. Itu semua di antara perkara yang boleh menyebabkan. Nabi sebutlah hadis, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tangkal, maka sungguhnya dia syirik pada Allah. Man ata arafan, barang siapa yang bertemu dengan tukang tilik, bertanyakan tilikan dan percayainya, lam tuqba salatuhu 40 lailan, tidak akan diterima sembahyangnya 40 malam. Sembahyang tapi jumpa lagi tukang tilik. Di antaranya kata ulama, kenapa sampai tak diterima salatnya itu? Kerana itu mungkin di antara faktor yang menyebabkan dipanggil rosak akidah, boleh bawa kepada syirik. Wallahu a'lam. Qadimun bila ibtida', dia adalah qadim, sedia ada, bila ibtida' yang tak ada permulaan. Alhamdulillah ini pun dan selain kita sedia maklum dah, kita mengaji. Daimun bila intihak, yang berterusan tanpa pengakhiran. Kalau kita kecil dulu kita mengaji sifat 20, sebab apa? Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, sedia ada, dan Allah bersifat dengan baqa, kekal. Cuma orang yang ada ulama-ulama yang mengulas matan ini, dia kata dari segi bahasa Quran dia tidak ada qadim. Sebab itu di dalam Asma'ullah Al-Husna tidak ada Al-Qadim. Tapi yang ada apa dia? Ad-Daim pun tidak ada juga. Sebab itu ada ulama yang dia lebih selesa, kita kata kita guna sebolehnya. Kalau ada bahasa itu dalam nas, sebaiknya kita guna yang itu. Sambil-sambil kita boleh berzikir dan sebagainya. Iaitu dalam Quran disebut Al-Awwal, Huwal Awwal wal Akhir, yang maha awal. Maha awal ni maknanya apa? Nabi tafsirlah hadis, Allahumma antal awwalu laisa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha awal, di mana tidak ada kewujudan yang mengatasi kewujudanmu. Sebab Allah Ta'ala ni sedia ada, yang lain itu semua ada permulaan. Wa antal akhiru, dan engkau Tuhan yang maha akhir. Sebab apa? Sebab laisa ba'daka syai', yang lain semua akan mati musnah, tapi engkau akan kekal selama-lamanya.
Itu Nabi mentafsirkan. Tapi ahli ulama menyatakan bahawa tidak jadi masalah, kerana matan ini tidak, Imam At-Tahawi tidaklah berniat untuk dipanggil menggunakan lafaz yang sama macam Quran, tapi untuk mafhum dia nanti, untuk kefahaman. Maka dia gunakan istilah qadim bila intihak, bila tidak daimun bila intihak, la yafna wa la yabid, yang tidak akan mati, wala yabid, dan tidak akan musnah, wala yakun illa ma yurid, dan tiada yang berlaku di alam ini melainkan mengikut yang dia kehendaki. La tablughul awham wala tudrikul afham wala yusbihul anam, hayyun la yamut qayyumun la yanam. Pak ni tuan-tuan bersekalian ni sangat-sangat penting. Kalau tidak, tuan-tuan bersekalian, kalau tak ada yang ni, kita akan jadi macam orang lain, yang mana mereka tu buat Tuhan tu mereka lakarkan. Cuba tuan-tuan perhati, boleh dikatakan semua manusia ini, tak kira lah dia agama Islam ke, agama Hindu ke, agama apa saja ke, tertanam dalam fitrahnya yang pertama bahasanya alam ni ada Tuhan. Yang keduanya, Tuhan ni dia mesti satu kuasa yang kuat, tapi mereka cuba gambarkan kekuatan. Maka mereka tuan-tuan pergi tengoklah, ada masa dan sebagainya, dan supaya kita ni boleh tengok macam mana kita ni bertuah sangat-sangat. Allah Ta'ala pilih kita jadi salah seorang hamba dia yang berpegang dengan syariat agama Nabi dia, terselamat kita daripada menggambarkan Tuhan dalam rupa yang salah. Kadang waktu-waktu tuan-tuan pilah berhenti depan kuil Hindu ke, kuil Buddha ke, cuba tengok macam mana Tuhan yang mereka gambarkan. Macam-macam jenis. Ada yang ada belalai gajah, yang kita tapi tak boleh nak sebut lebih-lebih ni pasal live. Banyak ustaz kita yang kena minta maaf bila sebut contoh-contoh yang mana yang silap faham oleh penganut agama lain. Tapi begitulah tuan-tuan sekalian. Maka Imam At-Tahawi kata, sangkaan dan khayalan manusia tidak akan dapat sampai untuk menghayalkan Allah. Dan kefahaman-kefahaman mereka yang manusia tidak akan berupaya memahaminya secara menyeluruh. Dia tidak menyerupai manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Dia maha hidup, tidak akan mati, maha berdiri, tidak akan tidur. Kita dengar azan dulu, kemudian kita sambung sikit satu rangkap ni, dan kita berhenti sambung pula dengan depan, insyaAllah. Masuklah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
sangkaan dan khayalan manusia tidak akan sampai untuk menkhayalkan. Mana Allah Ta'ala ni zat dia tak boleh dikhayalkan. Sebab itu Zunnun al-Misri, seorang tokoh dipanggil, lebih dikenali di kalangan kita kata ahli sufi lah, tapi sebenarnya dia masuk dalam kelompok salafus salih. Sama juga Ibn Mubarak, Fudail bin Iyad, itu muhadisin, mereka muhadisin. Kalau Fudail bin Iyad, Ibn Mubarak. Tapi orang sufi pun menganggap dia sebagai salah seorang daripada tokoh sufi. Hasan al-Basri pun sama. Tapi mereka itu adalah tokoh yang mana yang dikongsi oleh semua aliran. Al-Hasan al-Basri dan sebagainya. Dia sebut, dia kata apa yang tergambar dalam pemikiran kamu itu Allah, maka itu bukan Allah. Dan ini tuan-tuan sekalian, ulama sebut begini ni tak dapat dikhayalkan oleh waham, tak dapat ditanggapi oleh kefahaman manusia. Maka sebab itu Tuhan ni tak boleh dilukis, tidak boleh dibuat objek. Dan dalam Al-Quran tuan-tuan sekalian, Allah mengungkapkan satu ungkapan saja yang boleh orang panggil apa, yang membawa kita untuk kita memahami macam mana dikatakan Allah Ta'ala ni zat dia tu tak tergambar tu macam mana. Itu sambung pada yang kita baca tadi, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-zahiru iaitu dia maha nyata. Maha nyata ni dari segi mana? Dari segi tanda-tanda kewujudan dia. Allah Ta'ala ini tanda-tanda kekuasaan dia, tanda-tanda kewujudan dia, al-zahir, sangat nyata. Kenapa? Sebab semua yang ada di alam ini semuanya menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala. Kita macam mana boleh adanya kita ini? Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Ayah kita, mak kita, bumi yang tempat kita berpijak ini, bintang-bintang di langit, tuan-tuan sekalian, ada banyak juta, ribuan juta mana sekalipun, semuanya orang akan tanya, siapa yang ciptakan? Jawapan satu, Allah Ta'ala, Ar-Rabb. Rabb itu siapa? Allah. Tapi pada yang sama, Allah Ta'ala kata dia ni maha nyata, tapi pada yang sama al-batin, maha tersembunyi. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir, dialah yang maha nyata, dan pada yang sama dia maha tersembunyi. Maha tersembunyi itu dari segi mana pula? Iaitu zat dia maha tersembunyi. Macam mana tersembunyi tawa mana tu, tak boleh nak lukis, tak boleh nak gambarkan, akal manusia tak boleh nak gambarkan. Dia ada. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi sendiri pun dia tak tengok. Allah Ta'ala tak izinkan. Dalam hadis Nabi sebut, Allah Ta'ala tidak mengizinkan sesiapa pun yang melihat dia melainkan setelah mati, orang itu mati. Karena itu ketika Mi'raj pun, bila ditanya kepada Nabi SAW, apakah kamu melihat Allah ya Rasulullah? Dia menjawab, nurun anna ara. Ini hijabuhu nur. Allah Ta'ala ini dihijab oleh cahaya. Bagaimana aku nak melihat? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita ni terlepas dipanggil pengajian syariat ni, tu kadang-kadang orang dia mendakwa pelik-pelik. Orang zaman hari ini dia mendakwa jumpa Nabi lah, yaqazah dunia, mendakwa naik ke langit tujuh atas sana dan bermesyuarat dengan Allah Ta'ala. Itu. Tapi yang kita heran tu, ada orang percaya, ada pengikut. Puncanya apa tuan-tuan sekalian? Puncanya kerana jiwa kosong. Jiwa tu dia biar kosong daripada ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Tak mau nak mengaji akidah yang sahih sebagaimana yang ada dalam Quran, sebagaimana yang diajar oleh sahabat tabi'in, tabi'in, ulama-ulama yang muktabar dulu, kosong. Maka segala yang main lepas itu dia buat masuklah. Apatah lagi pula tentang masalah orang Melayu ni, dia mudah terpengaruh dengan orang yang sembang kemah, yang boleh menunjukkan seolah macam keajaiban. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita percaya wali Allah dalam Quran pun sebut, bukan saja Rasul, disebut awliya Allah, ashabul kahfi, awliya Allah.
Ya, kemudian lagi Fatimah, Sayyidina Maryam, aulia Allah. Tak aulia Allah macam mana malaikat datang. Dan sekalian yang ulama di sini banyak orang kata perempuan tak ada Nabi Rasul. Jadi menunjukkan dia aulia Allah. Ya, tapi masalah yang berlaku dalam orang Melayu ni, dia bukan takat percaya aulia Allah. Semua pakat nak mengaku wali. Semua pakat nak claim, dia panggil. Tak ada mati lagi pun dah pakat claim dah. Dan semua jadi kita tak mahu nak cerita lebih-lebih lah maknanya, tapi kita nak sebut begitu tuan-tuan sekalian. Benda yang bersifat agama ini mesti ada sandaran. Tak boleh kita bermudah-mudah. Dan kalau tidak tuan-tuan sekalian, kita menjadi sesat dan juga kita menyesatkan. Jadi sebab itu kita bawa matan-matan yang semacam ini. Dan matan yang ditulis oleh Imam At-Tahawi, itulah akidah tuan-tuan sekalian. Dan agama ni kita sebut dah, sebelum ni pun kita pernah sebut juga, saya tak langsung tuan-tuan sekalian, agama ni dia tidak boleh pelik. Ya, tak boleh pelik tuan-tuan sekalian. Makna tak boleh pelik ni apa dia? Tak boleh berbeza. Tidak boleh lari daripada orang yang sebelum daripada kita. Kita ni 1400 tahun. Jarak kita 1400 tahun. Tiba-tiba ada orang datang mengajar pada kita suatu benda yang orang dulu tak pernah ajar pun. Cara akidah ke, cara kefahaman ke, cara amalan ke, orang dulu tak pernah buat macam tu pun, tiba-tiba dia ajak kita. Jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Dia sedang berniat untuk memalingkan kita daripada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sepatutnya kita sambung pengajian hadis kita, tapi sengaja kita ambil peluang sikit untuk kita ulang kaji bab akidah ini, untuk kita melihat bagaimana akidah sepatutnya, keyakinan kita tu macam mana. Keyakinan kita yang sepatutnya adalah hati kita, termasuk tentang Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.